Okay, kita nak sambung dengan subtopik yang baru hari ni. Jadi buka buku teks kamu muka surat 149. Kita akan tengok dulu 5.3 gabungan transformasi, itu subtopik untuk hari ini. Dan standard pembelajaran untuk hari ini kita nak menentukan image dan objek bagi satu gabungan transformasi. Okey, sebenarnya sekejap. Okay, sebenarnya kamu dah belajar 4 jenis transformasi. Kamu jangan tiba-tiba heran pula, cikgu ajak pembesaran je. Apa ni translasi pantulan putaran? Ini sebenarnya semua kamu dah belajar waktu tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, yang kamu belajar waktu tingkatan 5 hanya pembesaran sahaja. Translasi pantulan dengan putaran ni kamu belajar waktu tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi dia sebenarnya ada 4 jenis transformasi. Okay, kalau masih keliru apa tu translasi, pantulan, putaran, kita akan ulang balik. Cikgu akan kongsi balik dengan kamu macam mana nak buat satu persatu. Jadi cikgu terangkan mula dengan translasi dulu. Okay, zoom sini. So translasi ni sebenarnya dia akan diberi dalam bentuk pergerakan. Okay, kalau kamu tengok ada kurungan ni kan. Kalau kejap bagi cikgu 2 minit kejap. Pen cikgu ni dia tak ada bateri. Cikgu lupa nak charge. Tunggu set. Okay. Seminit je lah, seminit. Tunggu set. Sambil-sambil tu tengok dulu buku teks kamu. Okay, cuba ingat, pernah tak belajar pasal translasi, pantulan, putaran? Kalau jawab tak pernah tu, bukan tak pernah sebenarnya, tapi lupa. Itu yang betul. Pernah dah. Memang tahu dah, tak ingat. Macam tu lah. Tapi tak apa. Kita akan, cikgu akan terangkan balik lah. Jangan risau. Tunggu Ustaz. Tunggu bateri pen cikgu. Cikgu lupa nak charge siap-siap macam tadi. Okay, nanti cikgu akan bagi juga latihan tambahan untuk translasi pantulan dengan putaran ni. Untuk kamu biasakan diri macam mana nak buat translasi pantulan putaran semua ni. Tapi itulah cikgu tengah fikir, boleh tak kamu print out benda-benda ni ataupun sama ada kita akan buat ulang kaji ni secara lebih mendalam bila kita balik ke sekolah, walaupun kita tak tahu bila kita balik ke sekolah. Cikgu rasa itu paling senang kot. Bila kita balik sekolah baru kita buat ulang kaji. Ada printer tak? Felicia dengan Vira ada printer tak kat rumah? Tak ada. Tu lah. Sebab cikgu tak rasa cikgu, okay, Felicia have. Kalau have, nanti cikgu bagi extra exercise. Kamu boleh print out and then kamu buat revision balik pasal translasi, pantulan semua ni. Tapi tak apa, cikgu akan explain dulu ni kejap lagi. Tunggu Ustaz. Bateri cikgu ni je. Nanti cikgu, kalau kata boleh kamu datang sekolah untuk ambil nota, cikgu boleh sediakan nota kat sekolah. Tapi setahu cikgu sekarang kita dalam PKP ni, cikgu tak, kamu tak boleh datang sekolah ambil bahan. Setahu cikgu lah. Jadi cikgu tak boleh lah nak buat modul ni, nak print out suruh kamu datang ambil kat sekolah. Kalau boleh print out. Kalau tak boleh print out pun tak apa. Nanti kalau dah boleh datang sekolah baru kita buat latihan ni. Okay. So, okay, balik kepada translasi tu tadi.
So apa transaksi? Cikgu kata tadi pergerakan kan. Kalau kamu tengok dia ada nilai dia bagi dalam kurungan. Okay. Apa maksud pergerakan ni? Dalam kurungan ni sebenarnya nilai yang mewakili nilai pergerakan pada paksi X dan nilai pergerakan pada paksi Y. Okay. Apa maksud pergerakan pada paksi X pada paksi Y tu? Okay, contohlah. Cikgu ada paksi X dengan paksi Y. Y yang menegak macam ni. Okay, kita label sebagai Y. Kemudian X yang melintang. Okay, apa maksud transaksi ni? Kalau kata kamu ada satu titik. Contohlah cikgu ada titik A. Okay. Transaksi ni ialah pergerakan di mana nilai di atas ni merujuk kepada nilai X. Okay, nilai di bawah ni nilai Y. Kalau untuk paksi X, nilai dia positif, kamu akan bergerak ke bahagian kanan. Oh, tak boleh. Tak sesuai. Kejap. Terbubuh satu je lah. Okay. Sekali lagi. Kalau kata nilai X ni positif, dia merujuk pergerakan ke arah kanan. Sebab apa? X ni, paksi ni saja kan. Bila kamu nak gerak pada paksi yang melintang macam ni, kamu akan bergerak ke arah kanan ataupun ke arah kiri sahaja. So kalau nilai dia positif, bermaksud kamu akan gerakkan titik kamu ke arah kanan. Okay. Sekejaplah cikgu ubah tak sesuai A tu kat situ. Okay, contohlah A kat sini. Okay, kamu akan gerakkan titik A ni satu kali ke arah kanan. Kenapa? Nilai dia 1 untuk X. Okay, jadi gerakkanlah titik kamu satu kali. 1. Tapi tak siap lagi. Kenapa kita ada nilai Y pula? Nilai Y ni sekarang merujuk pergerakan pada paksi Y. Jadi pergerakan pada paksi Y, dia paksi yang menegak macam ni, dia akan pergi sama ada ke atas ataupun ke bawah. Kalau positif, kamu akan gerakkan titik kamu ke atas. Tapi kalau nilai dia negatif, kamu akan gerakkan titik kamu ke bawah. So berapa kali nak gerak? Tengok kepada nilai Y ni. Okay, nilai Y sama dengan 2. Bermaksud kamu akan gerakkan titik kamu tadi sambung naik ke atas sebanyak 2 kotak. 1, 2. Okay, ini tempat A yang baru. Ini maksud transaksi. Clear? Faham tak? Okay, sekali lagi. Tadi kalau kita gerak 1, 2. So kalau cikgu ubah lah. Transaksi cikgu sekarang negatif 3, negatif 2. Okay, nilai dia negatif. Kalau nilai negatif, A kamu, yang first dia akan gerak ke kanan atau ke kiri? Negatif 3. Kanan atau kiri? Negatif ke kiri ya. So, gerakkan titik kamu 3 kali ke kiri. 1, 2, 3. Dan negatif 2 untuk Y. Y ni tengok naik atau turun saja. Kalau negatif tu dia akan turun ke bawah. Berapa kali? 2 kali. 1, 2. So inilah titik kamu yang baru lepas kita buat translasi. Okay? Clear? Hopefully lah kamu faham. Contoh lah. Okay, macam ni.
Kita ada macam ni. Transaksi kamu sekarang 5, 6. Okay. 5 dan 6 ni dua-dua nilai positif. Maksudnya paksi X kamu akan gerakkan ke kanan. Kemudian Y ni kamu akan gerakkan dia ke atas. 5 kali ke kanan, 6 kali naik atas. Pun kira lah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi jangan stop. Terus naik atas. 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah A kamu yang baru. So ini sebenarnya transaksi. Ni waktu tingkatan 2 kamu belajar pasal transaksi ni. Okay. Disambung dengan transformasi yang kedua. Okay, yang kedua kamu belajar tentang pantulan. Apa tu pantulan? Pantulan ni dia akan pantul pada satu garis. Kalau kamu tengok sini, kamu ada objek. Okay. Kemudian ada garis pantulan. Kamu akan pantulkan objek kamu ni pada garis tu. Ibaratnya macam kalau kamu lipat kertas ni atas garis, kemudian kamu bawa bentuk ni ke bahagian kanan, kamu akan dapatlah balik benda ni. Jadi bila pantul tu, selalunya apa yang kita akan buat, kita akan kira jarak daripada garis pantulan pergi ke setiap bucu. Contohlah yang ni. 1, 2 jarak pergi ke bucu yang pertama. Bila kamu pantul, kamu akan kira jarak yang sama juga. 1, 2. Tapi arah dia bertangan lah. Okay, contoh kalau bucu yang ni pula. Okay, jarak asal dia dari garis pantulan. 1, 2, 3. So bila pantul, kamu akan dapat 1, 2, 3. Point ini. Kemudian point ini pula. Jarak asal dari garis pantulan 1, 2, 3. Bila kamu pantul 1, 2, 3. Okay. Ini maksud pantulan. So bila pantulan ni yang penting dia ada garis pantulan. Garis dia dekat mana apa semua. Jadi contoh cikgu tunjuk satu contoh. Okay. Contohlah kamu ada macam ni. Kamu nak buat pantulan pada garis X sama dengan 3. Bila nak pantulkan pada garis X sama dengan 3 ni, yang pertama kamu akan lukis dulu garis pantulan pada X sama dengan 3. Ini nilai X, 3. So buat garis pada X sama dengan 3. Okay. Bila dah buat garis, sekarang nak pantulkan, tengok jarak asal dia. 1, 2. Jadi kamu akan pantulkan di tempat yang sama tapi arah dia bertentangan. 1, 2 kotak. So inilah image untuk pantulan kamu. Okay? Clear? Faham tak? Okay, faham. Bagus. Ini yang kedua, pantulan. Dan yang ketiga, kita ada putaran. So putaran ni dia complicated sikit lah, tapi tak complicated macam mana pun. Asalkan kalau kamu faham tentang apa arah lawan jam, apa ikut arah jam, kamu boleh jawab punya soalan putaran ni. So yang putaran ni, dia selalunya dia akan bagi putaran berapa darjah. 90 darjah ataupun 180 darjah ataupun 360 darjah. Lawan arah jam ni arah dia. Arah mana dia akan putarkan objek kamu pada pusat, ini tempat kamu akan putarkan objek kamu. Jadi kalau kamu perhatikan, okay, kamu ada objek, kemudian ini pusat putaran kamu. Kita akan lukis dulu satu garis putus-putus dari bucu yang paling hampir dengan pusat putaran kamu. Okay, kemudian kamu akan ambil, selalunya kamu akan ambil pembaris ataupun protektor ataupun sesiku L kamu akan lukis 90 darjah. Kemudian kamu akan pusingkan objek kamu tu tadi sampai dapat 90 darjah. Ini yang berlaku sebenarnya. Kamu pusingkan putaran ni, objek ni,
putar sebanyak 90 darjah dan kamu akan dapatlah dia punya putaran 90 darjah. Ikut lawan arah jam sebab tu pusing ikut arah ni. Kalau dia kata pusing ikut arah jam, kamu akan pusing arah macam ni pula. So bentuk yang kamu akan dapat tu lain lah pula. Tempat yang kamu akan dapat tu lain pula. Ini yang dipanggil sebagai putaran 90 darjah lawan arah jam. Okey, yang ni ada tak contoh dia? Okey, ada contoh. Cikgu tunjuk contoh, dia ada banyak jenis sebenarnya putaran ni. Ada 90 darjah, ada yang 180 darjah, kemudian tu je lah 90 dengan 180. So kita akan cuba 2-3 soalan dalam putaran ni. Jadi kita ada putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 2. Okey, bila kita nak putarkan, yang pertama kamu akan cari pusat dulu. Jadi cikgu akan tandakan dulu pusat. 2. Bermaksud pusat putaran kamu, dia akan duduk dekat sini. Okey, tanda dulu. Pusat putaran. Dan kamu akan buat garis putus-putus. Jadi bila nak putarkan 90 darjah ni, kamu akan tengok ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Jadi kalau ikut arah jam, arah ke kanan. Kalau lawan arah jam, kamu akan buat arah kamu ke kiri. Jadi sekarang kita nak ikut arah jam, kita akan pusingkan 90 darjah ikut arah jam. Jadi kalau kamu tengok sini, kamu akan buatlah 90 darjah. Macam mana nak buat 90 darjah? Selalunya kamu boleh pakai pembaris ataupun kamu akan pakai protector. Tapi sebab cikgu dua-dua pun cikgu tak ada, sekarang cikgu akan pakai benda ni. Okay, kalau kamu pakai pembaris selalunya, kamu akan letak bucu pembaris, ibaratkanlah ni pembaris. Okay, kamu bayangkan ni pembaris. Jadi pembaris dia ada bucu kan kat ujung ni. Kalau kamu tengok bucu ni sebenarnya dia bentuk 90 darjah. So apa yang kamu akan buat? Kamu akan ambil pembaris kamu, letak arah 90 darjah kamu nak pusing. Kalau kamu nak pusing arah kanan, letaklah 90 darjah kamu ke arah kanan. Kalau kata kamu nak pusing arah kiri, kamu akan letak macam ni. Okay, ikut arah mana kamu nak pusing. So sekarang cikgu nak pusing ikut arah jam, cikgu akan letak dekat sini. 90 darjah. Jadi cikgu pun buat garis putus-putus. Okay, garis putus-putus cikgu mesti bergantung kepada garis putus-putus yang asal. Berapa jarak dia? Kalau yang asal ni 1, 2, 3, 4. Garis putus-putus yang baru kamu pun akan buat 4 kotak. Jadi inilah tempat di mana putaran 90 darjah ikut arah jam kamu. Jadi macam inilah cara kamu putar ikut arah jam. 90 darjah pada pusat 2. Yang ni mungkin susah sikit lah kamu nak faham. Kalau kamu tak buat memang susah sikit kamu nak faham. Kalau kamu tengok je kan. Susah, tapi kalau kamu buat mungkin kamu akan senang faham. Okay, cikgu tunjuk pula contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua, sekarang kamu nak buat putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat negatif 2. So bila nak buat putaran ni, yang pertama kamu akan buat dulu pusat putaran. So mana pusat putaran ni? Negatif 2. Ini negatif 2, ini 2, sini tempat pusat putaran tu. Okay, so tanda dulu negatif 2. Okay, dah tanda pusat putaran, kita akan ambil pembaris. Sekarang pembaris kamu duduk bahagian kanan ataupun duduk bahagian kiri bergantung kepada arah putaran. Kita nak putar lawan arah jam.
Okay, lawan arah jam. Jadi kalau lawan arah jam, kamu tengoklah jam kamu pusing arah mana. Kalau kamu tengok jam kamu pusing dari arah kanan pergi ke kiri. Sat dah. Cikgu ada call. Tunggu sat. Okay, sorry ada interruption sikit. Jadi sekali lagi, kita nak bawa pembaris kamu letak bahagian kanan ataupun kiri. Kamu nak lawan arah jam. So tengok pada jam kamu, kalau lawan arah jam tu nak pusing bahagian kanan ke nak pusing bahagian kiri? Respon sikit kat cikgu. Kanan atau kiri? Lawan arah jam. Kanan? Ya ke? Tengok balik betul-betul. Kiri. Okay, good. Dia akan duduk bahagian kiri. Sebabnya kalau kamu tengok jam kamu dia akan pusing. Contohlah ni nombor 12. Nombor 1 dia akan pusing macam ni. Kalau lawan arah jam 12, 11. Ini lawan arah jam. So kamu akan pusing bahagian kiri. Okay. Okay. Jadi letaklah kamu punya pembaris bahagian kiri. Okay, lukis garis putus-putus kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, berapa kotak garis putus-putus? 3 kotak. Jadi pada bucu pembaris kamu ni, kamu pun lukis lah. 3 kotak. Kenapa cikgu ambil bucu ni? Sebabnya, sini, kamu tengok apa pembaris ni. Tegak macam ni kan. Ini memang tepat 90 darjah. Kalau kamu guna pembaris pun boleh. Ataupun kalau kamu tak ada pembaris, apa option lain? Kan kamu ada set geometri. Dalam set geometri kamu tu kan ada sesiku lah, apalah kan. Boleh juga guna yang tu. Mana-mana pun boleh. Good. Kamu selesa. Okay. Jadi kita dah dapat titik kamu yang baru. Inilah B kamu yang baru. Lepas kamu buat putaran 90 darjah lawan arah jam. Okay. Nanti cikgu share lah benda ni dalam grup. Kalau kamu nak print, kamu boleh print lah kalau kamu ada printer. Kalau kamu tak ada printer, tak apalah. Nanti balik sekolah, cikgu akan print out benda ni juga. Kita akan buat juga dalam kelas lagi. So kalau siapa yang boleh buat siap-siap, maksudnya kamu boleh belajar awal lah. Kalau kamu tak boleh buat sekarang pun tak apa, don't worry. Nanti balik sekolah kita akan buat. Okay. Jadi kita tak nak tengok dah 90 darjah. Cikgu tunjuk untuk 180 pula. Okay, 180 ni senang. Kenapa cikgu kata senang? Okay, kalau kamu ingat lagi lah kan, 180 ni dia garis yang lurus. Satu garis lurus, sudut atas garis lurus tu ialah 180 darjah. Jadi kalau kamu nak putar satu benda ni pada sudut 180 darjah, kamu akan cari dulu dia punya pusat putaran 43. So kamu pun label lah 43. 43. Okay, ini pusat putaran dia 43. Kamu akan buat garis putus-putus tu lurus sahaja. Sebab apa? 180 darjah tu garis lurus. So, 2 kotak. Inilah kamu punya putaran yang image selepas kamu buat putaran. A kamu yang baru. Okay.
Inilah putaran 180 darjah. Dia tak ada arah. Kamu putar arah kanan ni pun kamu akan dapat dekat tempat situ. Kalau kamu nak putar ikut arah bawah ni pun kamu akan dapat tempat yang sama. Okay, untuk putaran 180 darjah dia tak akan bagi ikut arah jam ke, lawan arah jam ke. Yes, for 180 very easy. Tapi for 90 degree tu susah sikit. Okay, kita try lagi satu example. Kejap cikgu cari yang susah sikit. Okay, let's say cikgu nak try example ni. Putaran 180 darjah pada pusat 4, -4. Okay, 4, -4. Label dulu mana tempat kamu nak putar. 4, -4. Sini tempat kamu putar. So, bila kamu buat garis putus-putus, nampak garis putus-putus kamu akan sengit macam ni. Tapi tak apa, don't worry. Buat je garis lurus. Okay, yang asal 2 kotak. Jadi buat lagi 2 kotak. 1, 2, pastikan sengit sama juga. Guna pembaris, kamu akan dapat. Jangan risau, kalau kamu guna pembaris, mana pembaris cikgu? Okay, let's say lah kamu guna pembaris, pusing saja pembaris kamu tu. Pastikan letak atas pusat pembesaran tu. Lukis garis putus-putus, kamu akan dapatlah kotak yang betul. So, inilah putaran 180 darjah G prime. Okay. Ni 180 degree kamu. Senang kan? Easy. Tutup mata boleh jawab soalan 180. Tapi yang susahnya macam mana? 90 degree ni. Sebab tu 90 degree ni nanti kita akan balik sekolah, cikgu akan ajar lah. Dia ada trik-trik dia macam mana nak buat dalam exam tu. Kalau kamu sanggup nak spend duit, kamu boleh beli ada satu pembaris tu. Kamu boleh beli asing lah untuk bawa masuk dalam exam. Kalau kamu tak nak beli pembaris pun sebenarnya kamu boleh guna kertas saja. Nanti dalam kelas cikgu akan ajar macam mana trik dia. Sekarang kamu kenal dulu saja. Apa tu putaran, apa tu pantulan dan apa tu translasi. Jadi kita dah tengok dah 3 jenis ni. Translasi, pantulan, putaran. Asas dia macam tu. Kemudian kamu belajar dalam bab tingkatan 5 tentang pembesaran. So dalam bab subtopik gabungan transformasi ni, kamu akan combine 1, 2, 3, 4 ni dalam satu soalan. Sama ada kamu akan lukis ikut apa yang diminta ataupun kamu mesti tentukan ikut apa yang diminta. Itu yang dinamakan sebagai gabungan transformasi. Kita nak gabungkan jenis-jenis transformasi yang kamu dah belajar ke dalam satu transformasi yang bergabung. Okay. Di secara ringkas tu kita tengok secara definisi lah. Bila kamu ada gabungan transformasi AB, bermaksud kamu akan buat transformasi B dulu diikuti dengan transformasi A. So ini langkah macam mana kamu nak tentukan image atau objek. Contohlah, kamu ada objek. Okay, kamu akan lakukan transformasi B dulu. Kamu akan dapat image yang pertama. Tapi itu bukan jawapan kamu lagi sebab ini ialah gabungan kan. Jadi kamu akan sambung dengan transformasi A dan kamu akan dapat image yang terakhir. Itulah image di bawah transformasi AB. Kita akan start dengan huruf belakang dulu. B, kemudian kamu akan sambung dengan A. Ataupun kalau kata kamu ada image, kamu nak dapatkan objek, kamu akan start dengan A dulu. Sebab apa? Image ni benda yang last kamu dah dapat lepas kamu buat transformasi. Objek yang asal. Jadi kalau kamu ada benda yang last, kamu nak dapatkan balik yang asal, kamu akan buat ikut kedudukan dia. A dulu, kemudian B. Kenapa kita ikut kedudukan? Sebab tadi dari objek pergi ke image, kamu buat B pergi ke A. Tapi sekarang dari image pergi ke objek, kamu akan mula dengan A dan B, barulah kamu akan dapat objek. Kalau pening tak apa. Memang benda ni agak
pening nak faham first time kamu belajar. Tapi bila kamu dah banyak buat latihan, kamu akan nampak, oh senang saja bab ni. So apa yang cikgu maksudkan dengan A, B, B, A apa semua tu tadi. Contoh lah macam ni. Kita ada contoh 15. Tengok muka surat 150. Raja di sebelah menunjukkan beberapa segitiga dilukis pada satu karkes. Diberi bahawa transformasi, kita ada P, translasi 3, 1. Okay, selalunya bila kamu ada soalan macam ni, kamu kena kenal pastilah dulu apa jenis transformasi yang diberi. Kamu ada translasi, kemudian Q, kita ada putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 3, 4. Dan kita ada R, pembesaran pada pusat 8, 0 dengan faktor skala 2. Okey, tentukan yang pertama imej bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi P kuasa 2. Okay, bila kamu ada transformasi P kuasa 2, apa yang kamu akan buat? Kamu akan mula dengan pecahkan dulu P kuasa 2 tu kepada PP. Jadi transformasi yang berlaku sekarang, kamu akan start dengan P yang belakang dulu. Kemudian pergi ke P yang depan. P yang belakang, P depan sama je dalam kes ni. Sebab apa? Dua-dua ialah translasi. Maksudnya kamu akan buat translasi sebanyak 2 kali. Okay, apa maksud dia? Jadi kita tengok segitiga A. Okay, ini segitiga A. Kamu akan buat translasi untuk segitiga A ni sebanyak 2 kali. So apa translasi dia? 3, -1. Bila kamu buat translasi, kamu akan gerakkan titik untuk setiap bucu pada kamu punya gambar raja. Ikut translasi. 3, 1. Okay, 3 ni gerak ke arah kanan. So dari point A ni gerak ke arah kanan. 1, 2, 3. Kemudian turun ke bawah. 1. 1, 2, 3. Turun bawah 1. Yang ni pun sama. 1, 2, 3. Turun bawah 1. Jadi ini point kamu yang baru. Ini point yang kedua. Ini point yang ketiga. Inilah imej kamu yang pertama. Okay, ini imej yang pertama. Jadi ingat translasi ni bila kamu dah buat transformasi yang pertama, kamu akan dapat imej yang pertama. Gabungan transformasi, silap. Objek, buat transformasi yang pertama, dapat imej yang pertama, tak siap lagi. Kamu akan buat lagi sekali transformasi, ikut apa yang diminta, baru kamu akan dapat imej yang terakhir. So tadi kita buat translasi 2 kali kan? Ulang balik benda yang sama, tapi sekarang pada imej yang baru tadi. So cikgu akan repeat lagi sekali. 1, 2, 3. Oh silap, cikgu silap gerak ni. Bukan ke bawah, dia positif. Okay, sekali lagi. Okay, yang asal. 1, 2, 3 naik atas 1. 1, 2, 3 naik atas 1. 1, 2, 3 naik atas 1. Jadi ini okay, ini imej yang baru. Kemudian repeat lagi sekali benda yang sama. So gerak lagi sekali. 1, 2, 3, 1 naik atas. Okay. Kemudian yang ni pula. 1, 2, 3, 1 naik atas. Dan yang ni 1, 2, 3, 1 kamu naik atas. Okay, nampak tak? Dia akan pergi pada imej T. Bermaksud sekarang, imej T inilah imej selepas kamu buat transformasi bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi P kuasa 2. Jadi jawapan dia, imej kamu ialah imej T. Faham tak?
Cikgu tak tahulah kamu faham ke tak sebenarnya. Dia memang bab ni, to be honest, no. Okay. Kalau tak faham, cikgu akan tunjuk secara simple dulu. Kita pakai titik lah dulu. Okay, kejap. Cikgu akan bagi satu example. Kita fahamkan dulu kalau ada titik, nanti baru kita buat kalau ada objek. Okay, let's say cikgu ada dua jenis transformasi. Cikgu ada T sama dengan translasi 2, 3. Kemudian cikgu ada P sama dengan pantulan pada X sama dengan 2. Okay, example dia sekarang macam ni. Okay, kemudian titik cikgu yang asal pada gambar rajah kat sini. Okay, ni contoh je lah dulu. Contoh Okay, titik asal ialah titik A. Bila kamu nak buat gabungan transformasi, kamu akan combine dua transformasi. Gabungan transformasi. Okay, dia gabung dua transformasi. Macam mana dia gabung? Selalunya dia akan gabung apa transformasi yang diberilah. Dalam kes ni T dengan P. So dia akan combine T dengan P je lah. Dia tak akan combine dengan benda lain. Dia akan combine sama ada PT ataupun TP, TT atau PP. Dua huruf ni sahaja. Dia tak akan combine lah pula tiba-tiba ada Q sedangkan Q tak ada pula apa dia bagi tahu transformasi apa kan. So dia akan combine dua jenis transformasi yang diberi. Sekarang kalau cikgu nak cikgu nak buat transformasi PT. Okay. Bila nak buat transformasi PT, dari A yang asal tu tadi, kamu akan gerakkan ikut huruf yang belakang dulu. T dulu. Bermaksud kamu akan buat transformasi T dulu. Transformasi T sekarang ialah translasi. Okay, apa yang kamu akan buat? Kamu geraklah ikut translasi yang dia minta. Dia bagi 2, 3. So 1, 2 ke kanan, 3 naik atas. 1, 2, 3. Jadi inilah image kamu yang pertama. A prime 1. Okay, dari sini kamu akan dapat A prime 1. Lepas tu kamu akan sambung lagi dengan transformasi yang kedua, P pula. Okay, buat transformasi P. So transformasi P ialah pantulan pada garis X sama dengan 2. Jadi kamu pun akan buat garis X sama dengan 2. Okay, ini garis X sama dengan 2 kamu. Kamu akan pantul image yang kamu dapat tadi pada garis X sama dengan 2. Jadi bila pantul, pergi ke garis ni akan pantul ke bahagian kanan. Okay, macam mana nak pantul? Tengok kotak dia. 1, 2 kotak yang asal. So bila kamu pantul, 1, 2. So inilah image kamu yang kedua. A double prime. So lepas kamu buat transformasi yang kedua, kamu akan dapat A double prime. So ini sebenarnya proses gabungan transformasi. Kalau macam ni faham tak? Saya rasa macam ni simple sikit kot nak faham. Ke ada lagi yang tak faham? Bahagian mana yang tak faham? Cuba bagi tahu kat cikgu. Okey, faham sikit lah kan? Ini yang dinamakan sebagai gabungan transformasi. Kamu akan buat dua jenis transformasi ikut
apa yang dia minta, tapi bila nak buat transformasi jenis gabungan ni, kamu akan start dengan transformasi dekat belakang dulu, baru kamu akan sambung dengan yang depan. Okey. Jadi ini tadi yang pertama kalau kita buat PT. Macam mana kalau dia bagi TP pula? Okey, kalau TP kamu tak akan dapat tempat yang sama, kamu akan dapat macam lain pula. Sekejap cikgu delete dulu semua. Cikgu clear dulu semua ni ah. Tunggu sekejap. Okay. So kalau TP, kamu akan start dengan P dulu. Jadi maksudnya image yang asal kamu A, kamu akan buat P dulu. So P di sini ialah pantulan. Kamu akan pantul dulu. Okay, bila pantul, yang asal dia 1, 2, 3, 4. Okay, pantul ke kanan. 1, 2, 3, 4. Inilah image kamu yang pertama. A prime. Okay, dapatlah A prime. Kemudian sambung pula dengan transformasi yang kedua. Apa transformasi yang kedua dia nak? Dia nak T. Okay, sambung pula dengan T. Okay, T sekarang ikut balik yang ni. Transaksi 2, 3. Bermaksud kamu buatlah transaksi kamu 2, 3 pada image kamu yang baru. So 2, 3. Kamu gerak. 1, 2 ke kanan. 3 naik ke atas. 1, 2, 3. Inilah image kamu yang terakhir. A double prime. Dapatlah A double prime. Okay, Felicia, macam mana? Boleh faham tak kalau pakai titik macam ni? Balkis macam mana? Balkis senyap je. 3 orang je hari ni. Aduh. So, Felicia, any question? No, okay. No to for no question or no for don't understand at all? Okay, cikgu harap kamu faham ah. To this one you don't understand. Okay. Yang mana yang tak faham? Which part you don't understand? You have to tell me. Okay, Wira kalau faham bagus. Pantulan 1. Okay, pantulan 1. Bila pantul, okay, I'm going to repeat this one again. Bila nak pantul, kamu akan buat dulu garis pantulan. X sama dengan 2 tu garis pantulan. Jadi X, 2, ini nilai dia, ini garis pantulan. Bila pantul ni kan, kamu imagine kalau kamu tengok cermin, kamu akan nampak diri kamu balik kan. Cumanya kat tempat dia lah berbeza. Kamu duduk dekat depan cermin, image kamu akan nampak belakang cermin. Kamu bayang macam tu saja. Bayangkan ini cermin. Okay, kamu duduk depan cermin, image yang kamu akan nampak duduk belakang cermin. So jarak dia mesti sama dari cermin tu. Jarak yang asal, okay, 1, 2, 3, 4 kotak. Bila pantul, belakang cermin tu pun sama. Mesti 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Sebab tu dapat yang ni. Faham tak? Faham. Okay, kalau faham dah bagus. Okay, good. Balkis macam mana? Balkis boleh ke? Ke parking je hari ni? Tak apalah, asal join lah. Kalau kata nak tengok balik video ni pun nanti cikgu share lah. Sebab cikgu rasa cikgu kena share video-video cikgu record ni. Supaya orang yang tak join tu bila-bila masa dia boleh tengok lah. Tak tahulah tak join Persepo kan. Okay. Jadi kita ada berapa minit? 5 minit lagi. Kita sambung lagi satu Yang ketiga. So sekarang yang ketiga contoh kalau cikgu nak buat T kuasa 2.
Okay, apa maksud T kuasa 2 ni? Kalau kamu ada jenis gabungan transformasi T kuasa 2, dia bermaksud kamu akan buat transformasi T tu 2 kali. T, T. Okay. Jadi bermaksud kat sini, dari A yang asal tu, kamu akan buat T dulu. Dapatkan image kamu yang pertama. Buat lagi sekali T. Dapatlah image kamu yang terakhir. Kita cuba. Jadi transaksi dia 2, 3. Kamu akan gerak 1, 2, 1, 2, 3. Okay. Ini image kamu yang baru. Okay, tak cukup space lah. Sekejap, cikgu delete sikit. Okay. Nampak je lah ada 7 tu kan. Okay, buat lagi sekali. 1, 2, 1, 2, 3. So dekat atas ni kamu akan dapat image kamu yang kedua. Image 1, image 2. Maksudnya kamu buat apa? Translasi tadi 2 kali. 1. Yang pertama. Kemudian buat lagi sekali. Yang kedua. Itu maksud kalau kamu ada T kuasa 2, kamu akan repeat transformasi yang sama sebanyak 2 kali. Tapi kalau yang sama ni tak ada dah lah kena start dengan T belakang dulu ke, sambung dengan T depan ke, tak ada. Sebabnya dia dua-dua benda yang sama. So kamu start T depan ke T belakang ke sama aja. Okay. Kita cuba lagi satu sebab kita ada 2 minit lagi. Yang keempat. Okay, Suwarni, thank you for joining our class in the last 2 minutes. Tapi tak apalah Suwarni, nanti kamu tengok balik video ni, nanti cikgu akan share. Kamu tengok balik dari awal. Kamu masuk 2 minit yang last ni apa pun tak boleh nak catch up. Okay, kalau kamu ada P kuasa 2, bermaksud kamu akan buat P 2 kali. Jadi sama je lah macam tadi. Kamu akan buat dulu P yang pertama. Dapat image yang pertama, kemudian buat lagi sekali P yang kedua, kamu akan dapat image yang kedua. Tak tahu hari ni kelas awal tu lah. Cikgu rasa hari Jumaat ni ramai yang confused lagi dengan timetable. Tapi tak apalah Suara ni, nanti cikgu share video ni, hang tengok. Lepas tu belajar dari video ni, next class. Pastikan ada idea lah apa yang cikgu ajak dalam kelas hari ni. Okay, kita sambung balik last sebab ada berapa minit lagi? 1 minit lagi sempat ni. Okay, kamu akan buat pantulan pada garis X sama dengan 2. Sama je macam tadi. Okay, ni garis X sama dengan 2 kamu. Okay, bila pantul, ingat balik pantul 4 kotak. Belakang cermin kamu pun 4 kotak. Ini image kamu yang pertama. A prime. Kemudian pantul lagi sekali dekat garis yang sama. 1, 2, 3, 4. Bila kamu pantul lagi sekali. 1, 2, 3, 4. Mana keadaan image kamu yang baru? Duduk dekat sini juga. A double prime. Okay. Clear tak? Dan faham tak tentang gabungan transformasi ni? Okay, faham Felicia, ada masalah lagi tak? Okay, no. Tak apalah, cikgu akan share balik video ni nanti. Bila-bila kamu tengok, fahamkan dulu tentang transformasi ni. Hari ni kita pakai titik je lah dulu. Tapi dalam exam dia tak akan pakai titik dia akan pakai objek macam ni. So, tapi bila kamu dah faham tentang titik, nanti kamu akan buat tentang objek ni, kamu akan nampak lah apa yang berlaku. Jadi kita akan fahamkan dulu macam mana nak buat gabungan transformasi kalau kamu ada titik.
Next class kita akan tengok macam mana kita nak buat gabungan transformasi kalau diberi objek. Okay? So itu sajalah untuk hari ni. Dah lebih 1 minit dah. So kamu nak rehat 15 minit, kamu nak kelas lagi, tak boleh ambil masa lama-lama sangat hari ni. Kamu rehat kamu pendek saja kan. So, itu sajalah untuk hari ni. Terima kasih kerana join kelas kita. Jumpa lagi. So yang mana yang tak berapa nak clear, cikgu akan share video. Kamu tengok balik video tu, okay? Bye. Boleh leave meeting. Okay, bye. Take care.